Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana beri peluang kepada Balik Pulau. Saya ingin membahas mengenai tajuk 090000 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Yang Pak Menteri, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjawab soalan saya pada 22 Oktober, iaitu mengenai minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan kos, status, latar belakang dan perkembangan terkini projek Malaysian International Tuna Berhad di Batu Mahu, Pulau Pinang. Pak Menteri, kepentingan soalan ini walaupun dijawab lebih kurang 2 muka surat, saya rasa banyak isu-isu yang perlu Pak Menteri beri penjelasan lanjut. Pak Menteri, di sini dikatakan perjanjian konsensi yang bernilai 243,374,328 Segading, NFC 250 juta, MITB 243, sikit rendah. NFC untuk lembu, MITB untuk ikan. Tunggu Menteri jawablah. Jadi Mak Menteri, saya tahu Mak Menteri pun maklum, terutama sekali kenapa pentingnya MITB ini, terutama mereka-mereka yang tinggal di sekitar kawasan daerah barat daya Pulau Pinang, iaitu mereka yang menjadi nelayan di sekitar Batu Mahu, Sungai Batu. Menteri tahu Sungai Batu, Arif Muhammad Sedara Mara sana, di Ketak Sanggul dan sekitarnya, sehinggalah sampai ke Teluk Bahang sana. Kerana projek ini dianggarkan, setakat yang saya baca sejarah dia dulu, dianggarkan kemungkinan hasil boleh mencecah sampai 20.2 bilion katanya hasil tuna ini. Itu laporan saya dapat. Kononnya mereka ini telah ke Portugal dan sebagainya. Dan yang anehnya di sini, Menteri mungkin boleh jelaskan sebab ini tidak jelas, iaitu pertama sekali syarikat yang dilantik ialah Bind Force Tuna Berhad, iaitu syarikat CEO dia daripada orang Sabah yang saya dipahamkan. Jadi soalan saya pertama sekali, apa sebenarnya kelebihan Bind Force ini? Setakat saya sendiri cari Pak Menteri, dari track recordnya dan sebagainya itu, saya rasa dari peringkat awal lagi kemungkinan Bind Force ini tak layak. Tapi mungkin Menteri punya jawapan yang tersendiri. Kerana Bind Force ketika zaman Paguh telah diberi konsesi yang sebesar ini. Ya. Jadi bagi saya, kalau untuk menjalankan satu projek yang 243 juta ini, satu projek tuna international ini, saya pun terkejut juga. Kalau bakal ini tidak ada iri hati. Kalau orang Sabah yang paling layak bantu orang Balik Pulau, tak ada masalah. Tapi yang saya terkejut tu daripada sebesar-besar nelayan, daripada Batu Mahu sampai Teluk Bahang, mungkin sampai ke Kedah ni, tak ada seorang pun yang layak. Bind Force ni lah salah satunya paling layak. Jadi saya rasa Mak Menteri tolong jelaskan apa kehebatan Bind Force ni, apa kriteria dia sehingga dapat. Carian saya menunjukkan syarikat ini, saya tak nak cakap kata syarikat RM2, tetapi dari segi latar belakang untuk menjalankan kerja konsesi sehebat ini, saya rasa saya pertikaikan dan mohon penjelasan Menteri. Pertama. Yang kedua, Mak Menteri, projek ini juga melibatkan tanah seluas 25 ekar, iaitu satu tempat yang saya rasa yang agak strategik, terutama sekali dengan sekarang punya apa ini jabatan kedua. Jabatan kedua pun masuk ke Batu Mahu juga. Dan saya rasa sekiranya projek ini berjaya seperti yang dirancang, saya rasa memang tempat itu agak strategik. Tetapi memandangkan pajakan kawasan tanah milik LKRM pun melibatkan 20 ekar. Dan tanah milik Kerajaan Persekutuan pun 5 ekar. Jadi saya tengok Mak Menteri kat sini hasil tangkapan pun tak tambah. Dana kerajaan pun bagi saya tidak memulangkan hasil. Cabaran nelayan, saya rasa memang Menteri saya tahu amat hebat. Dan atas dasar itu Mak Menteri, saya tak bawa jawapan tu, tetapi ketika minggu lepas Timbalan Menteri Timbalan Menteri Pertanian, soalan saya berkaitan dengan bagaimana kerajaan Kementerian Pertanian memastikan hasil tangkapan nelayan-nelayan tidak terjejas dan bertambah. Yang memeranjatkan saya Mak Menteri, Seri Gading, sama macam Seri Gading, nelayan di kampung tanya, kenapa hasil tangkapan tak cukup? Pukat tunda masuk banyak. Menteri jawab di sini, rekod dia mengatakan rekod. Dan dia beri jawapan saya betul, tapi saya tak yakin sebab keresahan di lapangan lain Menteri. Dia kata mengikut rekod hasil tangkapan ni bertambah-tambah banyak. Tahun dulu dengan tahun sekarang banyak. Jadi saya mau Mak Menteri, saya rasa Menteri yang bertanggungjawab, Menteri Pertanian yang mau, kebetulan Sedara Mara dia pun ramai di Sungai Batu,
bahawa yang kita kata bertambah tu biarlah yang rasanya tu nelayan di bawah. Bukan kita jabatan kata bertambah tapi yang di bawah ni tak rasa. Ya, Mak Menteri, kerana di Pulau Pinang ni mampu bentau nelayan masih lagi ada beroperasi, dan yang paling kita perlu pastikan bahawa industri nelayan ini biarlah berterusan. Isu yang ada sekarang, Mak Menteri, kalau Mak Menteri boleh buat kajian, minta jabatan pergi, rata-rata di kampung-kampung nelayan yang saya tahu, saya fakta, kampung Kuala Jalan Baru, kampung Kuala Sungai Pinang, ini saya boleh sebut secara detail, anak-anak muda dah tak ada dah kat kampung. Ramai dah pergi ke Jepun, pergi ke Amerika, pergi ke England, sebab nak kerja nelayan dah, hasil tangkapan dah tak ada. Lepas tu tambah pula, ini Mak Menteri boleh tolong jelaskan, ada pula tanah kerajaan pusat perda bagi buat kolam udang di kampung Kuala Jalan Baru. Hasil air itu masuk ke sungai, ikan habis, dia keracunan. Jadi perkara-perkara ini semua saya rasa walaupun dia merupakan satu jabatan yang berbeza-beza, ialah perda bawah jabatan Perdana Menteri, bawah Tasik Kelugok, pertanian bawah menteri, tapi saya rasa ia memerlukan satu kerjasama yang koordinasi yang ketat kerana implikasi direct kepada kementerian. Itu saya mohon Muhammad Menteri jelaskan. Ini bagi saya menjurus secara keseluruhan bagaimana niat kerajaan untuk menjadikan MITB ini menambahkan hasil tangkapan, terutama perkara baru ikan tuna. Saya rasa di Pulau Pinang ikan tuna ni satu perkara yang special lah. Kalau boleh dibuat, saya rasa satu perkara yang baik. Jadi Mak Menteri, pada masa yang sama, saya pun tanya soalan juga kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri mengenai isu pukat tunda. Menteri jawab di sini, saya Timbalan Menteri yang jaga bahagian ni MTB. Kebetulan katanya Marine ni sekarang dah dikhususkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jawapan yang diberikan, kerja-kerja penguatkuasaan amat baik, dah ditangkap ramai. Tapi Mak Menteri, saya rujuk secara khusus usaha nelayan secara tersendiri. Saya boleh sebut nama dia Pek Aki, orang Kuala Jalan Baru, antara orang bertanggungjawab Persatuan Nelayan Cina dan juga Melayu. Mereka naik sendiri pergi kejar. Kalau Mak Menteri pergi ke YouTube, saya dah rujuk kepada Timbalan Menteri satu hari itu, pergi ke YouTube, type nelayan Pulau Betung, bagaimana mereka sendiri cuba kejar apa dia ni, sehingga kan mereka katakan, saya bahas dan Menteri pun ingat, saya kata itu hari, kalau Barisan Nasional nak dapat undi orang balik pulau lah, sebab saya tak boleh buat. Marine bawah kerajaan pusat, Kementerian Pertanian bawah kerajaan pusat, jadi saya bagi peluang lah, sebab saya tak boleh buat. Dia kata, yang Muhammad, kalau siapa boleh selesai, aku kalah je lah. Aku kalah je. Tak, kalau nak menang, sebab saya dah menang ni, saya nak bincang dekat UMNO ni. Kalau nak menang, tolong selesaikan masalah pukat tunda. Tak, dia cakap, masyarakat Cina nelayan, kata kat saya, Yang Muhammad, kalau masalah 20 tahun lebih ni, siapa boleh selesai, kita boleh sokong. Jadi bagi saya, ini bukan masalah saya menang, siapa menang. Yang saya nak, nelayan mesti menang. Boleh? Mak Menteri, isu yang saya timbulkan di sini kerana jawapan kementerian menggambarkan seolah-olah masalah di lapangan ni tak ada langsung, semua beres. Jadi bagi saya di situ ada sikit disconnection. Yang Mak Menteri, mengenai MITB juga, di sini dikatakan bahawa projek tersebut telah perjanjian tersebut telah ditamatkan pada 9 Julai. LKIM telah mengeluarkan notis penempatan perjanjian konsesi dengan MITB. Soalan saya pula Mak Menteri, saya tahu secara fakta, kebetulan saya buat carian dalam LexisNexis, dalam CLJ, ada kes yang melibatkan Binforce, OSK dan sebagainya, melibatkan satu syndication loan. Mak Menteri maklum. Tapi soalan saya, apa tindakan kerajaan, yang kerajaan sendiri, tindakan selain pada menamatkan, terutama dari segi aspek accountability, governance, urus tadbir yang baik, kerana ia merujuk kepada perkara yang nilainya yang tinggi. Jadi Mak Menteri, di sini jawapan dikatakan pada 6 Jun kerajaan telah bersetuju supaya tanah LKIM Batu Mau Pulau Pinang seluas 20 ekar dibangunkan secara penswastaan bagi tujuan penyelesaian isu berkaitan penempatan perjanjian di antara LKIM dan MITB buat masa ini, perundingan syarat-syarat dan terma-terma serta kaedah pembayaran bagi tujuan penyelesaian tanggungan kerajaan sedang dijalankan selaras dengan keputusan. Pak Menteri, memandangkan perkara ini di peringkat ini, saya pertama sekali mengenai kebertanggungjawaban satu. Yang kedua, apa tindakan Menteri untuk mendapatkan balik dana yang telah digunakan, dan di sini saya katakan tidak digunakan secara sewajarnya. Saya tidak mengatakan jenayah, saya tidak mengatakan rasuah,
Saya tidak mengatakan lagi belum di tahap itu. Tapi Menteri tolong jelaskan, dan saya rasa kebetulan perkara ini telah masuk di dalam PAC. Mungkin Menteri boleh secara bertanggungjawab menjelaskan perkara ini. Dan yang kedua, Mak Menteri, di peringkat ini saya ingin kalau boleh Menteri bersikap telus di sini, apa syarat-syarat baru yang akan dikenakan ini. Kerana dikatakan di sini, buat masa ini perundingan syarat-syarat dan terma-terma serta kaedah pembayaran bagi tujuan penyelesaian tanggungan kerajaan sedang dijalankan jalan selaras dengan keputusan di atas. Mak Menteri Arif, menurut undang-undang, kalau ianya di antara dua pihak private parties, ianya boleh diselesaikan secara sebegitu saja, willing parties. Tetapi di sini Mak Menteri, saya memberi sisi yang lagi satu, iaitu ini melibatkan kerajaan, taxpayer money. Saya rasa apa-apa perjanjian penyelesaian, perundingan dan sebagainya mesti dijelaskan. Kalau tidak, ia akan menimbulkan tantangan yang besar bagaimana isu dana harta dan juga mas diselesaikan. Dan saya rasa mas melibatkan 500 juta lebih, ini melibatkan 243 juta lebih. Jadi Mak Menteri, saya rasa seorang Menteri dan Peguam yang juga Arif pada ini, ianya perlu dijelaskan di Dewan Yang Mulia ini apa terma-terma pembayaran bagi tujuan tersebut, dan apa sebenarnya dengan izin tindakan punitif kepada mereka-mereka yang terlibat. Kalau Paguh punya satu keputusan yang cuai dan tidak berjawab, ianya perlu dijelaskan. Kalau LKIM, kalau Bind Force, kalau MITB itu sendiri, saya rasa ianya perlu dijelaskan di Dewan ini. Itu saya, Mak Menteri. Terima kasih.